Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dalam sesi kali ini kita akan bincangkan lagi berkenaan tentang salah satu daripada 12 personaliti ibadur rahman, iaitu salah satu ataupun ciri pertama ibadur rahman ni tadi adalah mereka bersifat tawaduk. Jadi timbul persoalan di sini, bagaimana sekiranya kita ni bersifat tawaduk, bagaimana kita hendak berhadapan dengan golongan yang sombong. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kawan kita ataupun di kalangan kenalan kita ni bersifat agak meninggi diri ataupun sombong dan sebagainya. Baik, yang ni kita perhatikan bagaimana dahulu Rasulullah ataupun Allah Ta'ala mengajar para Nabi bila berhadapan dengan orang-orang yang besar diri ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ni tadi. Yang pertamanya memang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita agar kita bertemu dengan mereka dalam keadaan yang baik ataupun mengucapkan perkataan yang baik sahaja dahulu. Ini yang pertama. Yang ini Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina." Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Musa, dia kata engkau pergi jumpa Fir'aun. Fir'aun tu memang samsing ataupun Fir'aun ni memang orang dia membongkak. Sehingga dia tidak ada, saya kira dalam Quran tidak ada musuh Allah Ta'ala yang mengaku dirinya Tuhan melainkan Fir'aun. Fir'aun kata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kau yang paling tinggi. Seganas-ganas Fir'aun ni tadi, maknanya sebongkak-bongkak Fir'aun ni tadi, tetapi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa agar bercakap elok-elok dengan dia, faqula lahu qawlan layyina. Kerana bila mana kita diperintahkan cakap elok ni, kita tak pasti kerana pertembungan di antara api dengan api akan menyemarakkan lagi. Tetapi sekiranya pertembungan dengan api dengan air tu mudah-mudahan akan melenyapkan kesombongan dia ataupun akan menyebabkan dia sendiri tersentak dengan kata-kata ataupun tindak balas kita yang sangat baik itu tadi. Begitu juga kalau kita perhatikan para rasul yang lain, Rasulullah sendiri bila berhadapan dengan Quraisy, bila berhadapan dengan orang-orang yang hebat, yang besar-besar ni tadi, dia bercakap dengan keadaan baik sahaja dahulu. Kerana konfrontasi kita ataupun pertembungan kita dengan orang yang sombong dan kita juga membongkak diri, dia tidak menyelesaikan apa-apa masalah pun. Bahkan akan menimbulkan lagi perseteruan. Kita pula dia akan merosakkan pula diri kita. Asalnya diri kita elok. Asalnya kita tak sombong dan asalnya kita tak menunjuk pun. Tetapi disebabkan kerana kita nak berlawan dengan dia, dia akan menyebabkan diri kita merosakkan pula jiwa ataupun diri kita tu tadi. Orang tu pakai emas, kita pun nak beli emas. Sedangkan bukan ataupun di luar kemampuan kita pun. Akhirnya kita terpaksa berhutang dan kita akan menyusahkan diri kita tu balik. Akhirnya begitulah yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Yang pertamanya, apabila berhadapan dengan orang yang sombong ataupun bongkak ni tadi, yang menunjuk ni tadi, adalah dengan mengatakan kepadanya dengan perkataan yang baik. Yang kedua adalah seperti mana juga yang pernah diajarkan juga ataupun barangkali kaedah yang terbaik adalah apabila kita berhadapan dengan orang yang bongkak ni, sekiranya secara berdepan tu tadi adalah kita berdiam diri sebenarnya adalah lebih baik. Sekiranya kita bercakap dan kita bercakap tidak mampu untuk ataupun boleh barangkali menyebabkan kita merasakan diri kita memberikan persaingan ataupun memberikan kesan yang efek yang lebih tidak elok, adalah lebih baik kita diam ataupun kita beri salam kepada dia ataupun kita senyum saja pada dia. Ataupun itu adalah pendekatan yang lebih baik. Perhatikan ayat yang seterusnya daripada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ni. Allah Ta'ala kata yang yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang tawaduk ataupun orang yang ibadur rahman ni dia berjalan dalam keadaan yang tenang, yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diejek ataupun diperdebat ataupun diajak berdebat, diajak berlawan dengan golongan-golongan yang jahil ataupun yang bongkak ni tadi, maka dia mengucapkan salam sahaja ataupun meninggalkan sahaja. Perdebatan kita dengan orang-orang yang meninggi diri ni kadang-kadang tidak menyelesaikan pun. Mereka bukan nak dengar sangat hujah kita kadang-kadang pun. Mereka hanya sekadar ingin menunjuk, kadang-kadang lah, maknanya ada keegoan diri sendiri. Orang yang boleh berupaya menahan diri dia ataupun menahan ego dia adalah orang yang kuat sebenarnya. Ataupun kalau dia berdiam diri itu pun sebenarnya adalah satu kekuatan buat diri dia dan dia tidak melawan. Ini adalah satu kekuatan juga berbanding dengan orang yang tidak berjaya mengawal diri dia. Sebab tu yang Rasulullah kata orang yang kuat tu adalah bukan kerana kekuatan dia bertarung ataupun bertembung tu tadi, adalah kerana dia berjaya menahan diri dia dan dia diam. Dan dia diam tu tadi. Bahkan kadang-kadang respon begini yang menyebabkan orang tu terdiam. Kan? Maknanya walaupun kita juga kaya, dia pun kaya juga, dia pun nak bercerita tentang kehebatan dia, kita pun senyum je, kita kata kau memang hebat, ataupun kita cakap dengan sedemikian menyebabkan dia secara tidak langsung pun saya kira akan merendahkan kekuatan ataupun keinginan dia untuk bersaing tu tadi. Bahkan kalau kita balas dengan tadi, yang pertama tadi adalah kita bercakap dengan dia yang baik.
Kalau boleh kita diam yang keduanya. Dan yang ketiganya adalah kita memberikan dia kebaikan. Kalau kita berupaya memberikan dia, maknanya apa-apa sumbangan ataupun yang menyebabkan dia maknanya nasihat yang baik ataupun sumbangan yang baik, memberikan dia satu aura yang positif pada dia, akan menyebabkan dia sendiri kedua-duanya positif. Kita akan jadi positif yang menjadi baik, kita akan mengawal diri kita, merendahkan diri kita ke tahap yang sepatutnya, dan kita juga barangkali berupaya menyebabkan dia merasa rendah diri kemudiannya ataupun tersentak dengan tindakan kita itu tadi. Saya ingat saya pernah tengok satu video yang mana dia memanggil dua orang supaya kutuk diri dia. Supaya kutuk diri dia. Bila seseorang kutuk kita ataupun bersikap ego dengan diri kita ataupun menunjuk pada diri kita, kita pun melawan dengan nak menunjukkan aku pun ada emas ataupun aku pun ada rumah besar. Aku ni, kita sambil berlawan begitu, dia akan saing menyemarakkan lagi pertembungan tu tadi. Tetapi kalau kita dengan merendah diri bagus ataupun kita senyum atau kita cakap dengan perkataan yang baik ataupun kita diam, dia akan menyebabkan dia sendiri tak barangkali akan tak jadi nak bergaduh ataupun tak jadi nak meninggi diri ataupun tak jadi nak bersaing tu tadi. Ini secara tak langsung aura positif rendah diri yang kita bawa tu tadi dengan ketenangan tu tadi akan menyebabkan kita memadamkan ataupun kita memindahkan perkara yang baik itu kepada dia. Jadi saya kira ini antara perkara yang baik juga. Kalau dalam Facebook kadang-kadang orang merendah diri, orang terlalu menyombong diri juga. Pada saya, kalau kita tak boleh nak tulis perkataan yang baik, itu lebih baik kita diam aja ataupun kita senyap saja. Itu lebih baik daripada kalau kadang kita komen dengan perkataan yang tak elok, menyebabkan persaingan tu akan muncul dan akhirnya menyebabkan kita sendiri menjadi jiwa tak tenang ataupun ingin bergaduh dengan orang dan sebagainya. Jadi saya kira ini antara pendekatan yang terbaik juga dalam kita berhadapan dengan orang yang sombong ataupun orang yang ego ni ataupun orang yang suka menunjuk ni. Yang pertamanya adalah kita berbuat baik ataupun bercakap baik sahaja dengan dia. Mana tahu barangkali dengan perbuatan baik kita tu menyebabkan dia pun akan merendah diri. Yang kedua, kita diam sahaja, ataupun yang ketiga, kita melakukan kebaikan kepada dia menyebabkan dia menyebabkan dia merasa rendah diri juga ataupun tidak jadi untuk bersaing dengan kita dan sebagainya. Saya kira cukup untuk tu dalam sesi kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.